Okay, Assalamualaikum. Kita teruskan kepada bab 2 soalan-soalan dalam fungsi kuadratik. Okey, untuk soalan pertama, dengan menggunakan penyempurnaan kuasa 2 selesaikan persamaan berikut kan. Okey. Lepas tu kata kepada 4 tempat perpuluhan. Bila penyempurnaan kuasa 2 kelas, awak kena tahu yang ada tambah B per 2 kuasa 2 tu. And then tolak B per 2 kuasa 2. So, bila ada persamaan kelas, maksud persamaan tu dia ada sama dengan sifar tau. Okay. Kalau dia ada persamaan, awak nak senang awak alihkan dia ke sebelah sini. Yang tak ada X tu. Jadi, X kuasa 2 tambah 5X sama dengan 11. Okay, lepas tu awak jalankan dia yang B per 2 tu. So, tambah dulu. B kita dah 5. 5 per 2 kuasa 2 biar. And then 11. Okey, sepatutnya selepas tambah B 5 per 2 kuasa 2, patutnya tolak kan? Okey kan? Jadi tolak ni awak bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi tambah. Macam tu. Okey. So nanti awak pasang tak sini ada 3 sebutan ni adalah EQN atau kelas. Awak kalau tak cukup tekan calculator dapat EQN. Okey. So nanti untuk memudahkan kita, awak ambil je sebab kita nak fakturkan dia. So X simbol yang pertama. Ini ambil belakang ni, tengah-tengah tu awak abaikan je. Dan kuasa 2 terus. Macam tu. Okey. So sama dengan ini awak kira macam biasa, awak akan dapat 69 per 4. Okey. Lepas tu macam biasalah. Bawa ke sana X tambah 5. Kuasa 2 bawa ke sana, dia akan jadi punca kuasa. Kita tekan kalkulator. Punca kuasa bagi 69 per 4 adalah 4.1533. So kalau pastikan bila awak puncakan kuasa, dia akan ada tambah dan tolak. Kan? Okay, lepas tu dalam macam biasa kita buat apa? X sama dengan tambah dulu. Tolak 5 per 2. And then satu lagi negatif pula. Begitu. Jadi yang pertama ni awak akan dapat 1.6533. Yang ni awak akan dapat negatif 6.6533. So dia nak 4 tempat puluhan. 1, 2, 3, 4. Cukup lah. Okey. So simple je untuk penyempurnaan kuasa 2. Okey, kita pergi seterusnya dengan menggunakan rumus pula. Kalau menggunakan rumus, ada rumusnya. Apa rumusnya? Negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. Alright. Okay, so simple je, masuk je dalam rumus. Negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. Okay, negatif. Hati-hati negatif. Okay, B kita ni ada negatif tau. Sini A, sini B, sini C kelas. So, B awak ada negatif tu. So, letak balik. Faham? So, B kita tadi apa? Yes, good. A kita, good. C kita berapa? Yes, good. So, per dengan 2, A kita berapa? 3. Betul. So, tolak-tolak akan jadi tambah 7. Tambah tolak. Okay, selesaikan dalam tu. 49 tolak 12 per 6. Kan? Okay. Jadi pecahkan 7. Mula tambah dulu. Tambah apa? 49 tolak 12 berapa? 37. Jadi per 6. Okay, seketul lagi adalah 7. Tolak pula. Macam tu. Okay. Dah senang je kan? Lepas tu awak carilah. Jadi cari 7 tambah punca kuasa 37 bahagi dengan 6. Jadi jawapannya adalah 2.18. So satu lagi adalah 7 tolak bahagi dengan 6. Jadi kat situ akan jadi 0.1528 tau. So dia kata nak 3 angka bererti. Jadi bila 3 angka bererti bermula dengan depanlah 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selesai. Okey. Okey, seterusnya adalah salah satu punca bagi persamaan kuadratik ialah 1/3 daripada punca yang satu lagi tau. Jadi bila salah satu punca adalah 1/3, jadi 1A, satu lagi adalah 1/3A. Pandai pun. Kalau tak nak letak A, letak huruf lain pun boleh. B, boleh C, boleh, suka hati awak lah. Biasanya kita pakai A. Ataupun satu lagi biasanya kita pakai alfa, beta. Okay, jadi mana pun tak apa. 1/3A ni jadi A/3 pun boleh. Tak ada masalah.
Okay. Alright, jadi macam ni kita nak cari nilai K, senang je. Bila ada salah satu punca lah semua ni, maknanya ada kait rapat dengan HTP. So semua orang kena hafal. HTP adalah rumus dia negatif B per A. HDP adalah C per A. Dah simple je. Okay. Jadi kita pun buat HTP sama dengan negatif B per A. HTP ni, A ni dulu awak tambah dulu. Jadi A tambah A per 3 lah kan. Ataupun 1 per 3 A. Mana-manalah, tak kisahlah tu, sama je. Okay. Sama dengan negatif B kita. Tengok ni. Ni A, ini B, ni C. Ada negatif K tu. Jadi negatif K per A kita adalah 3. Okay. Jadi 1 campur 1 per 3 A. Berapa per 3? 4 per 3 A kan, betul tak? Jadi sama dengan K per 3. Okay, jadi kita boleh dapat K lagi, kita ada A kat situ. Okay, jadi tak ada masalah. Kita try yang lain pula, HTP pula. HDP pula adalah C per A. HDP A darab 1 per 3 A. So C kita apa tu? 4 per 3. Nampak tak? Jadi A darab A adalah A kuasa 2 per 3 sama dengan 4 per 3. So 3 kat bawah ni kan, matikanlah. Sebabnya kenapa? Sebab ni bahagi bawa sana kan jadi darab, mati juga. Faham tak? Jadi tinggallah A kuasa 2 sama dengan 4. Jadi A, ingat bila kuasa 2 bawa sana jadi punca, dia akan jadi punca kuasa 4. So A akan jadi 2 tambah tolak 2. Mesti ada 2 nilai. Ingat. Okay, lepas tu kita dah dapat A, gantikan je lah. So gantian pertama adalah 4 per 3. A itu adalah positif dulu. Okay. Jadi kat sini 8 per 3 sama dengan K per 3. So K sama dengan berapa? 8. Tahu kan kenapa saya matikan 3 tu kan? Simple je. Jangan tak tahu pula. Okay, yang kedua kita letak A sama dengan negatif 2 pula. Jadi 4 per 3 negatif 2 K per 3 negatif 8 K per 3. So K sama dengan negatif 8. See, nampak tak? Simple je, tak susah pun. Siapa kata susah? Memang tak ada yang susah lah AdMath ni, pendek kata. Okay, seterusnya kita pergi nombor 4. Jika alfa dan beta ialah punca-punca bagi persamaan kuadratik, bentukkan persamaan. Kelas soalan nak bentukkan persamaan. Kalau bentukkan persamaan, dia mesti ni. Awak kena letak dulu X kuasa 2 tolak HTP X tambah HDP sama dengan kosong. Letak tu dulu. Okay, lepas letak tu baru awak masukkan. Okay, X kuasa 2. Dia suruh awak menggunakan ini kan. Bentukkan persamaan mempunyai punca-punca itu kan. Masuklah. Tolak. HTP adalah 4 per alfa tambah 4 per beta. Tambah, lupa X. HDP pula 4 per alfa darab dengan 4 per beta. Okay. Bila sampai sini, awak perasan tak awak start? Awak tak tahu nak letak apa, betul tak? Okey, jadi 4 per alfa tambah 4 per beta ni, kita samakan penyebut, dia akan jadi, saya nak letak sama dengan tu. Okey, dia akan jadi 4 beta tambah 4 alfa per alfa beta. Okey, macam mana dapat tu? Takkan tak tahu lagi. Darab beta, darab alfa, darab alfa. Dah. Faham? Samakan penyebut. Okey. Okey. Lepas tu X tambah ni boleh darab macam biasa 16 per alfa beta. So apa kita nampak? Kita tak boleh nak masukkan nilai kan? Okey, daripada situlah kita kena bantuan talian hayat. Talian hayat dekat persamaan ini. Sebab tu dia kata jika alfa dan beta ialah punca-punca persamaan itu. Faham tak? Okey, jadi kita buatlah HTP sama dengan apa tadi? Negatif B per A kan? HTP alfa tambah beta sama dengan A ni. Buat ini. Negatif B. Sini A, sini B, sini C. Negatif B apa? Negatif 7. Betul. A kita adalah 3. Jadi alfa plus beta adalah 7 per 3. Sini nampak tak? Jadi kita dah ada solution dekat atas tu alfa plus beta. Okey. Kalau HDP pula, HDP adalah C per A. HDP bagi alfa tambah beta sama dengan C adalah 2 per 3. Tambah pula. HDP kan darab.
Jadi alfa beta adalah 2/3. So ini bantuan talian hayat kita. Okey, saya padam kejap saya nak tukar pen warna lain. Okey, bila kita ada bantuan talian hayat barulah kita gantikan. Tapi 4 beta dengan 4 alfa kita tak ada. Awak letaklah kat luar 4 beta campur saya sebut beta dulu kan. Beta campur alfa. Sama tak kalau alfa campur beta? Sama kan? Jadi 4 darab dengan mana alfa tambah beta tadi? Ni dia 7/3 per alfa beta adalah 2/3 X. Nampak tak? So 16 per alfa beta adalah 2/3. Dah, senang je. Okey, lepas tu kiralah pakai kalkulator berapa tu? Yang dalam kurungan tu. So sini X kuasa 2 tolak tu berapa? Kira. Mula-mula darab 4 darab dengan berapa tu? 7/3. Okey, lepas tu bahagi dengan 2/3. Senang je. Dapat berapa? 14, betul. So dapat 14X. So tambah tu 16 bahagi 2/3. Kalkulator ada apa nak pening? 24. Simple je kan. So inilah jika alfa dan beta tu ialah punca-punca bagi persamaan yang dibagi asal. Lepas tu dia suruh bentukkan. So kita kan masuk dulu. Lepas tu bila kita dah tak erti nak letak apa huruf-huruf ni, barulah kita pakai talian hayat menggunakan apa yang diberikan. Nampak? Simple je kan. Okey, seterusnya nombor 5. Diberi persamaan kuadratik mempunyai punca alfa dan 2 alfa. Ungkapkan P dalam sebutan. Okay, bila punca-punca ni memang HTP je. Okay, jadi HTP sama dengan negatif B per A. Betul. So HTP alfa plus ikut je apa dia bagi punca-punca ni. 2 alfa sama dengan negatif B. Sini A, sini B, sini C. Kalau dia tak tersusun, nak susun dah tahu. A tu mesti couple dengan X kuasa 2. B tu mesti couple dengan X. C tu tak ada dengan siapa-siapa. Dia single manggel. Dia je. Okay. So negatif B. B negatif juga. Jangan lupa. So A adalah P. Okay, jadi alfa tambah 2 alfa. 3 alfa. Faham? Okay, lagi. HDP pula. C per A. HDP alfa darab 2 alfa. C adalah Q per A adalah P. Jadi 2 alfa kuasa 2 lah kan. Jadi dia kata ungkapkan P dalam sebutan Q. Jadi apa kita buat? Tinggalkan alfa. Alfa sama dengan 3 per Okey, 3 ni darab bawa sana jadi bahagi kan. Bila bahagi dia geng dengan P kat bawah tu. Faham? Jadi kita potong. Bukan tinggal P je atas tu 1. Hati-hati. Dan masuk dalam sana. Ke sana. Jadi 2. 1 per P kuasa 2. Nampak tak? Senang je. 2. 1 per P kuasa 2. Dah. Lepas tu. Darab dengan 2. Betul. 2 per P kuasa 2 sama dengan Q per P. Lepas tu darab silang. Very good. So bila darab silang dia akan jadi apa? 2P sama dengan QP kuasa 2. Lepas tu bahagi P boleh. Ataupun P tinggal kat sini. So 2 sama dengan P tinggal pula. P yang ni bawa sana jadi bahagi. So QP kuasa 2 bahagi P ni boleh mati 1. Betul tak? Jadi tinggal 2 sama dengan QP. Dah. Lepas tu dia kata P dalam sebutan Q, tinggalkan P lah. Mana P? P tinggal Q. Dah settle. Okey, Q bawa kat sana. Jadi bila persamaan linear ni awak pusing kiri kanan macam tu. Okey, seterusnya nombor 6. Cari julat nilai P jika persamaan kuadratik 2x kuasa 2 tolak 7x tambah 3P sama kosong. Jika mempunyai dua punca nyata berbeza. Dua punca nyata berbeza. Okey, macam mana dua punca nyata berbeza tu? B kuasa 2 tolak 4A AC. Kan? Kalau nyata berbeza, lebih besar daripada sifar. Betul. Okey. Okey, jadi B kuasa 2. Ingat ni A, yang ni B, yang ni C. Okey, B. Negatif 7 kuasa 2 tolak 4A. 2C. 3P. Okey, lepas tu 49. 28 dan 3, 24 ni. Okey, lepas tu
Ni ada, P ni ada negatif tau. Alihkan dia. So 49. Jadi P 49 per 24. Okey, P lebih kecil daripada 49 per 24. Okey, seterusnya mempunyai dua punca yang sama pula. Okey, kalau dua punca yang sama macam mana? Sama dengan good, so sama dengan sifar. B kuasa 2 tadi negatif 7 kuasa 2 tolak 4. A kita 2, C kita 3, P sama dengan sifar. So 49 tolak apa tadi? 24P, betul. So 49 sama dengan 24P. P sama dengan 49 per 24. Nampak tak? Senang je kan? Okey. Kalau tiada punca, lebih kecil, betul. Jadi ni pun lebih kecil. Ni pun saya padam, awak jangan padam awak buat lain. Lebih kecil. Simbol tu tukar. Dah. Senang. Okey. Tak susah. Apa kata susah? Senang je. Okey. Seterusnya nombor 7. Persamaan kuadratik mempunyai dua punca nyata yang sama. Okey, bila sama tadi apa tadi? B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan sifar. Betul. So mana A? B mesti dekat X, C. Dia dah susun Kalau awak tak susun, awak susunkan tahu. Okey, jadi B negatif 3N kuasa 2 tolak 4. A kita M. C kita adalah 4 per 9M. Okey. Dengan sifar. Okey, lepas tu 9N kuasa 2, betul. Tolak, berapa ni? 4 dan 4, 16. 16 per 9M kuasa 2, betul. Okay, lepas tu, macam nak buat? Okay, gerakkan ke sana. So, 9N kuasa 2 sama dengan 16 per 9M kuasa 2. Okay, lepas tu, 9 bawa ke sana sebab ada pecahan kan. 9 bawa ke sana. So 81N kuasa 2, 16M kuasa 2. Lepas tu kumpulkan N dengan M, betul. Okey, so ni M ni bawa ke sebelah sebelah. Boleh. Awak nak bawa ke belah kanan boleh, belah kiri boleh. Jadi biarkan N kuasa 2 tu per dengan M kuasa 2. Nampak tak? Yang belah sana tu 16, biar 81 bawa ke sana. Jadi kalau awak nak N tu pergi belah kanan pun boleh. Tak ada masalah. Sama je Okey, lepas tu puncakan semua tu. Sebab kuasa 2 ni kan. Dia nak M dengan N je. Kelas, kalau nisbah ni bermakna M per N. Faham tak? Sama je. Okey. Lepas tu kita puncakan. Puncakan. Jadi N per M sama dengan punca kuasa 4 per 9. Jadi nampak tak? N sama dengan 4, M sama dengan 9. So, kalau dia nak M nisbah N, 9 nisbah 4. Simple je. Kalau dia nak N nisbah M, terbalikkanlah. Okey. So, senang je kan? Tak susah. Okey, untuk soalan ni, dia suruh cari nilai M. Kelas, ini adalah bentuk vertex tau. Bila dia bentuk vertex, bermakna di tengah-tengah ni adalah paksi simetri. Yang ini adalah nilai maksimum atau minimum. Okey, kelas Okey, jadi sekarang ni bila dia suruh cari nilai M, okey, M ni kan dia dekat sini tau. Bila dekat puncak ni, dia bermakna dia adalah nilai maksimum. Bila nilai maksimum, dia automatik dia adalah paksi simetri. Bila paksi simetri, sini M ni tengah-tengah tau. Okey, macam nak cari titik tengah antara negatif 2 dengan 4. Tambah kan, bahagi 2. So, dapat berapa? Yes, 1. Pandai. So, sini 1 kan. Jadi, M sama dengan dah. So, apa yang susah no? So, M sama dengan 1. Okey. Jadi, bila dia nak persamaan paksi simetri. So, di tengah-tengah ni lah. So, 1 kan. 1 ni apa dia? Ya, X sama dengan 1. Betul. Itu je. Tak susah pun. Senang berbenar-benar. Okey. Akhir, itu soalan nombor 9. Fungsi kuadratik X tambah 4 kuasa 2 tolak 20 campur K itu mempunyai titik maksimum. Nampak tak? Ni titik maksimum ni. Titik maksimum. So, kalau awak imagine, bila dia kata titik maksimum macam ni, jadi bermakna sini kan paksi X kan. Yang ni pula paksi Y. Katakan kan. Okey, yang ni titik maksimum negatif 4 dengan 5K. So, negatif 4 ni kat bawah ni. Salah paksi lah.
Negatif 4 tu dah belah sana lah. Sekejap Kalau kita nak lukis kan, kalau kita tak faham, kita cuba lukis. Macam ni. Cuba je. Okey, jadi kat sini katakan negatif 4. Sebab dia kata negatif 4 dengan 5K. Jadi, sini adalah 5K. Nampak tak? So, negatif 4 ni kan paksi simetri. Negatif 4 lah paksi simetri. So, bila disuruh cari nilai K ni adalah nilai bagi Y. Ini adalah nilai maksimum. Nilai maksimum ni kalau dalam vertex dia dekat ujung ni. Yang ini untuk paksi simetri. Kenapa pula lain cikgu? Ni tambah 4, ni untuk tolak 4. X tambah 4 sama dengan sifar. X sama dengan negatif 4. So, bila kita dapat X sama dengan negatif 4, kita bawa ke sana X tambah 4. Faham tak? Jangan tak tahu pula. Okey. Jadi, mana yang ujung tu negatif 20 campur K sama dengan 5K. Yes. Sama dengan ni. Faham tak? Jadi, kalau lukis pun kita nampak. Jadi, negatif 20 sama dengan 5K tolak K adalah 4K. So, K adalah negatif 5. Betul kan? Negatif 20 bagi 4 adalah negatif 5. Okey. So, nyatakan jenis punca kalau fx bagi fx tu sama dengan sifar. So, fx kita yang itu kita dah dapat K, kita gantikan. Jadi, kejap. X tambah 4 kuasa 2 tolak 20 K adalah 5. Negatif 5 lah. So, X tambah 4 kuasa 2 tolak 20, 5. So, dia nak sama dengan sifar. Okey, kembangkan tu dulu. Macam nak kembang? X kuasa 2 tambah berapa? 16 lagi. Tambah, macam nak kembang tu? Good, 8X. Good. Okey. So, dia akan jadi X kuasa 2 tambah 16 tolak 25 berapa? Negatif 9 jadi tambah 8X tolak 9. Okey, macam ni kita nak tahu jenis punca kelas. Jenis punca notanya mesti buat B kuasa 2 tolak 4 AC je. Tak payahlah sama dengan kosong ke, lebih kecil ke lebih besar. Mesti buat itu dulu. Jadi bila awak buat itu macam ni B 8 kuasa 2 tolak 4, A kita 1, C kita negatif 9. So 64 tolak jadi tambah 36. So jadi berapa? 100 kan? Okey. 100 ni, lebih sama dengan kosong ke? Lebih besar daripada kosong ke? Lebih kecil daripada kosong? Lebih besar daripada sifar. So, bila 100 lebih besar daripada sifar, bermakna dia, apa dia? Konsep dia? Mempunyai dua punca berbeza. Nyata dan berbeza. Nyata dan berbeza. Pandai pun. Dah. Apa susah sangat? Tak susah pun. Senang je. Okey. So, nota-nota semua ini perlu disalin macam biasa. Habis. Okey, sekian untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum.